Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam reformasi kepada kawan-kawan yang sempat bersama saya pada malam ini. Uh, terima kasih banyak bersama kita Cempaka Sari. Assalamualaikum. Selamat minum. Bismillah katanya. Okey, terima kasih. Waalaikumsalam. Okey, salam reformasi dari cabang Langkawi daripada Guna Sigaran Aciapan. Yusri Al-Gombaki. Terima kasih Yusri Al-Gombaki. Berada di luar negara. Saya tak ingat di mana dia. Saslina Alwi juga bersama kita. Anuruddin Din Terengganu. Okey. Ini bekas tentera juga ni ya. Anuruddin Din Terengganu ni. Macam mana cuaca Terengganu okey? Salam reformasi kata Rimau Sumatera. Assalamualaikum tuan kata Anuruddin. Waalaikumsalam. From Doha, sound loud and clear kata Yusri Al-Gombaki. Okey. Semoga rakan kita di Doha, Qatar ya. Betul ya? Semoga sihat-sihat selalulah. Di Doha sekarang pukul apa agaknya Yusri ya? No bersatu, no. Aiman Yusof. Okey, terima kasih banyak. Kita juga ada WMA Kamarudin, Saslina Awi Cempaka Sari Rimau Sumatera, Saiful daripada Indra Mahkota Basrah, Azaniah Guna Sigaran. Kita juga ada Fred Matthias, Harun Nizal Muhammad, Aziz Junior, Ruth dan juga Muhammad Naim Muhammad, Asrahwan daripada Badatul Razak, daripada Saiful Basrah lawan tak lawan, tolak atuk saka dan yang sekatan dengannya. Okey, Nasir Muda, salam tuan katanya. Waalaikumsalam. Nur Nilam, salam reformasi. Cik Din, lawan tak lawan. Terima kasih. Muhammad Abduh, Muhammad Sabu. Ni ada ni. Muhammad Abduh, Muhammad Sabu. Salam reformasi, salam perjuangan, lawan tak lawan, kata Muhammad Abduh, Muhammad Sabu. Dua nama ya, Muhammad Abduh, satu nama tokoh, Muhammad Sabu pun satu tokoh. Okey, hebat. Saslina Alwi, Assalamualaikum. Simpang Petang jelas katanya. Oh, orang Simpang Petang ya. Dekat Kampung Den. Rosli Muhammad, Assalamualaikum bang, selamat malam. Salam perjuangan, suara rakyat, suara keramat. Rakyat adalah hakim negara. Reformasi, kata Rosdi Muhammad ya. Panglima Qayyum, salam reformasi. Slim River, okey, kata Asma Jochim. Kalau salah sebut, minta maaf lah. Zulkifli Malik, salam Cik Wan, katanya. Waalaikumsalam. Muhammad Arsyad, Muhammad Yusof, salam. Shah Alam clear. Muhammad Arsyad daripada Shah Alam ya. Syah bin Hamzah Shah Reformadi. Okey, kita juga ada Rashid PS Tok Pawang. Tok Pawang pun ada sekarang ya. Kita ada juga siapa tu? Nizar Haji Sarif, Zulkifli Kawash, Muhammad Rezwan, Muhammad Izzuddin alias Cipta Sofian. Ni antara rakan-rakan yang sempat saya sebut lah. Anuruddin Terengganu kasih komen kalau tak reti lagi dengan apa yang dikatakan Tommy Thomas. Itu kata Anuruddin Terengganu. Okey. Surat Tommy Thomas nampaknya begitu menjadi perhatian ya. Popular sekarang ni. Said Mustafa tak clear. Selingan ke dari Kobat FM belanja tu lagu? Tak ada selingan ke dari Kobat FM. Okey. Radio Kobat belum lagi bersiaran setakat ini ya, siaran ada tapi tidak ada DJ lah malam ni. Kita rest. Assalamualaikum tuan, Polisen Cun clear, kata Nizar Haji Sharif. Wah, ini orang Polisen, orang ahli parlimen Polisen kita ya. Roslan Ali, salam reformasi. Kulai JB hadir katanya. Aiman Syauki, salam perjuangan, salam reformasi, lawan tak lawan, membujur lalu melintang patah, kata Aiman Syauki. Daman Huri Enda ya, betul ya. Tun M paling kuat penipu, berpura-pura baik katanya. Zuhairi Jamari, salam reformasi, lawan tetap lawan. Nampaknya bersemangat kawan-kawan kita malam ni ya. Laibat Gaul, Rashid PS, Asma Joachim, Muhammad Raif Faizal Jamil, salam lawan tetap lawan. Zuhairi Jamari, salam reformasi. Daman Huri Enda, ni banyak dah sempat saya baca ni. Guna Sigaran, reformasi mahu hero rakyat rakyat PRU 14. Saudara Fizi Ramli dilantik sebagai timbalan Presiden Parti Kanan Rakyat. Setuju, katakan setuju. God bless, kata Guna Sigaran ya. Nasir Muda, Tun M, ingat
Tommy Thomas tak berani bongkar penipuannya. Syed Shah, ulama ini orang otai kita ada juga malam ni ya, ada otai tak ada nak cakap saya. Ya. Syed Shah Syed Osman yang mungkin dah buat live malam ni. Dia banyak live di YouTube ya. Saya sekarang tengah kejar Syed Shah subscriber. Ya, subscriber minta tolong. Saya nak lawan Syed Shah. Syed Shah dah berpuluh-puluh ribu dah subscribe dia punya YouTube. Ya. Saya masih ada 1,000 lebih. Terpaksalah buat live melalui Facebook dulu ya. Nak lawan hotel pun boleh kan. Syed Shah ni orang hebat. Baru-baru ni ada keluar kenyataan media daripada Syed Shah ya, tuan-tuan mungkin dah baca ya. Nasihat muda, peletakan jawatan PM Tun secara peribadi tak perlu bubar kabinet katanya ya. Norden dan Terengganu Jcom walakum dikesan. Okey, welcome kepada Jcom ya. Mungkin semangatlah Jcom sekarang ni. Maklumlah sebulan 2 bulan ni Elon dah masuk kan. Jadi kita alu-alukan kehadiran warga-warga Jcom. Jangan sesekali percaya dengan Atok Saka lagi. Mana pemimpin PH yang masih nak bawa Saka masuk PH lagi, suruh dia berambus ikut Atok Saka, kata Muhammad Firdaus. Wow. Nasir muda boleh serah kepada TPM ketika Tuan Azizah. Itu dia nasir muda ya. Cerdik juga orang kita ni ya. Mat Ali, salam reformasi dan tersalah kejatuhan PH kerana pengkhianatan orang tua 95. Atok Nan, bro, aku kesal betul dengan cerita Tommy ni. Kalau cerita tu betul, Tuan Mahathir ni memang celaka. Sial, haram. Tak tergamak saya nak baca ucapan tu ya. Rimau Sumatera, Papa Gomo detected. Okey, panjang banyak juga komen kawan kita. Mana yang dah sempat saya baca, yang tak sempat minta maaf lah ya. Rahman Ismail, selepas pemindahan Tommy Thomas, PH harus segera sepakat menolak Mahathir secara total, tiada kompromi. Okey. Salam dari Pekan, Benjamin Irfan. Wow, orang Pekan ya. Bolehlah turun Kuantan sesekali bila jumpa kita ngetih. Tapi PKP ni tak boleh nak ngetih lah kan. Moshu, Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Daripada Hokkaido, Japan. Okey, diharapkan orang Jepun, kawan kita yang berada di luar negara semua sihat-sihat selalu ya. Rakyat pilih Tan Sri Muhyiddin Yassin, kata Kopi O. Itu dia. Muhammad Fauzi Abdul Aziz, hidup PKR. Okey. Gunas Garden ada juga sama kita. Okey, yang tak sempat saya baca tu minta maaf lah, ya laju kat skrin ni. Saya tengok dekat PC ya. Firdaus Bojing. Datuk marilah sokong Najib PM9 katanya. Datuk marilah sokong Najib PM9. Terbaik kata Firdaus Bojing. Okey, salam reformasi. Kita balik kepada mauduk kita. Ni mauduk ni ya, macam nak belajar kitab pula ya. Dah macam mutasnik pula kan. Okey, mauduk kita malam ni, saya cuma nak menjawab. Baru ni saya ada tengok live daripada wawancara, saya tak ingat bila, berapa bulan, daripada Timbalan Presiden Amanah Salihin Ayub ya. Berulang kali beliau cuba menegakkan benang yang basah dari hal pengkhianatan Mahathir Mohamad, di mana beliau menyatakan bahawa rata-rata di kalangan penyokong PH marah kepada Mahathir Mohamad ini kerana Mahathir meletak jawatan, maka PH jatuh. Jadi Salihin Ayub kata, dan hujah ini juga selalu digunakan pakai oleh Wabi Khalid Samad ya. Di antara dua tokoh ni lah yang saya lihat terlalu banyak bercerita tentang Mahathir Mohamad ya, tentang kebaikan dan kehebatan Mahathir Mohamad ini ya. Ya sebenarnya kita dah malas sebenarnya nak sembang-sembang pasal Mahathir Mohamad ini. Ada kawan kita kata buat apalah nak attack Mahathir, yang jadi Perdana Menteri sekarang ini adalah Muhyiddin ya. Mahathir itu bukannya UMNO, Mahathir itu bukannya daripada Parti Bersatu, Mahathir itu bukannya daripada PN ya. Mahathir itu bukan daripada PAS. Kenapa pula kita nak serang Mahathir Mohamad ya? Mahathir Mohamad berada di sebelah kita, di sebelah pembangkang. Ini di antara adalah juga suara-suara sedemikian rupa ya. Dan kita rasa pun memanglah tak penting mana pun kita nak sebut hari-hari pasal Mahathir Mohamad. Tetapi kalaulah kita di peringkat bawahan ini ya, penyokong-penyokong di bawahan ini tidak mahu sebut tentang Mahathir Mohamad, tetapi pimpinan-pimpinan PH, 2-3 orang pimpinan PH yang boleh dikatakan setiap malam menyanjung dan juga menceritakan
tentang kehebatan Mahathir Mohamad. Ya. Jadi kalaulah Mahathir Mohamad ini tidak perlu kita perkatakan di peringkat bawahan, sepatutnya peringkat pimpinan pun jangan berkata lagi lah tentang Mahathir Mohamad, kan? Tapi mereka masih lagi menceritakan ya, tentang kehebatan, tentang berapa perlunya Pakatan Harapan ini bergantung hidup, bergantung nyawa dengan seorang manusia yang bernama Mahathir Mohamad. Bahkan dalam siri-siri penjelasan yang boleh katakan setiap malam mereka lakukan, ya, di mana mereka cuba untuk mempengaruhilah ya, penyokong-penyokong Pakatan Harapan untuk percaya bahawa Mahathir Mohamad ini tidak pernah khianat dengan Pakatan Harapan. Mahathir Mohamad ini bukannya seperti Muhyiddin Yassin yang belot kepada Pakatan Harapan. Mahathir Mohamad ini bukan seperti Azmin Ali Sikitul yang belot dan khianat kepada Pakatan Harapan. Bahkan bagi mereka ini, bagi 2-3 pimpinan ini, mereka mengatakan Mahathir ini seperti Wira di mana tegas dengan prinsipnya, ya, tidak mahu bersama dengan UMNO. Tidak mahu bersama dengan UMNO, sebab itulah Mahathir Mohamad meletakkan jawatan. Ya, Mahathir Mohamad tidak mahu bersekongkol dengan Muhyiddin dan Azmin untuk bersama dengan UMNO dan PAS, maka Mahathir Mohamad pun meletakkan jawatan. Ya. Saya pun rasa pelik di mana logiknya kalau Mahathir Mohamad tidak bersetuju dengan Muhyiddin, tak bersetuju dengan Azmin, tak bersetuju dengan UMNO, tak bersetuju dengan PAS, apa logiknya Mahathir Mohamad melepaskan jawatan sehingga terbubarnya kabinet? Bila Perdana Menteri meletak jawatan, biasanya belum tentu kabinet terbubar, belum tentu kerajaan itu jatuh, sebab Perdana Menteri banyak sejarah kita lihat, banyak ya episod-episod sebelum ini, pengalaman sebelum ini di mana Perdana Menteri bertukar tetapi kerajaan tidak jatuh, ya, kabinet tidak terombak, ya, sehingga Perdana Menteri baru merombaknya. Ya, ini yang berlaku daripada peristiwa-peristiwa yang lalu di mana Mahathir pernah menyerahkan kepada Pak Lah, ya, Pak Lah serahkan pada Najib, ya. Tidak ada pertukaran kerajaan, tidak ada jatuhnya kerajaan, dan peralihan kuasa Perdana Menteri itu berjalan dengan lancar sekali, ya, dengan lancar sekali. Tetapi mengapa Mahathir ini meletakkan jawatan dan terbubarnya seterusnya kabinet terbubar dan kerajaan itu jatuh? Ya, ini persoalannya. Ya, kalau betul kamu tak suka dengan Muhyiddin, kalau betul kamu tak suka dengan Azmin, tak bersetuju dengan Muhyiddin, tak bersetuju dengan Azmin, tak bersetuju dengan UMNO, tak bersetuju dengan PAS, sepatutnya kamu memperkukuhkan Pakatan Harapan itu dan mengunci pintu masuk kerajaan di Putrajaya yang kita miliki itu dengan sekuat-kuatnya, dengan seketat-ketatnya. Ya, bukan kamu buka pintu itu dan tinggalkan kunci itu di situ. Ini peluang kepada pengkhianat yang sudah lama mempunyai cita-cita untuk menjahanamkan Pakatan Harapan. Pengkhianat yang dah memang dalam di hati mereka menunggu masa saja untuk khianat dengan kita. Ya. Kalau betul Mahathir tidak setuju dengan Muhyiddin, kalau betul Mahathir tidak setuju dengan Azmin, kalau betul Mahathir itu tidak setuju dengan UMNO dan juga PAS, dan kalau betul Mahathir itu sayang kepada Pakatan Harapan, sepatutnya Mahathir lah orang yang paling bertanggungjawab yang mengunci pintu kerajaan di Putrajaya yang kita miliki, yang rakyat beri mandat kepada kita supaya musuh tidak masuk. Supaya musuh tidak masuk. Kalau kita lihat sekarang Muhyiddin, dah tentu dah tidak ada sokongan. Tapi bagaimana dia mengunci kerajaan yang beliau miliki? Ya? Memang tidak ada prinsip. Ya? Sebab dah terbukti tidak ada sokongan. Tapi Mahathir Mohamad ini tidak dibuktikan beliau tidak mempunyai sokongan ketika sebelum letak jawatan. Ya? Kerajaan ini jatuh setelah Mahathir meletakkan jawatan. Ya? Kerajaan bukan jatuh apabila Mahathir melakukan peralihan kuasa. Ya? Sekiranya Mahathir tidak meletakkan jawatan, ya, dan beliau masih kekal sebagai Perdana Menteri, walaupun parti Bersatu buang beliau, pecat beliau, ya, singkirkan beliau sebagai pengerusi Parti Bersatu, ya, beliau masih lagi boleh menjadi Perdana Menteri kerana beliau diangkat sebagai Perdana Menteri bukan oleh Parti Bersatu. Beliau diangkat menjadi Perdana Menteri oleh Pakatan Harapan. Selagi
Pakatan Harapan dan juga beberapa lagi parti daripada GPS ketika itu dan beberapa ahli parlimen bebas ketika itu memberikan keyakinan kepada kerajaan Pakatan Harapan, maka kita tetap jadi kerajaan. Ya? Masa bila JPS tarik sokongan? Setelah Mahathir letak jawatan. Sebab bila letak jawatan, sudah pastilah kerajaan baru terpaksa dibentuk. Maka ketika itu GPS membuat pilihan kerajaan mana yang beliau akan sokong. Kerajaan mana yang GPS akan sokong. Sebab itu kalau Mahathir tidak letak jawatan, kerajaan tak jatuh. Ya, kerajaan tidak lagi jatuh. Bahkan setelah beliau meletakkan jawatan, ketika itulah baru Muhyiddin Azmin isytiharkan keluar daripada PH. Ya. Ketika beliau lepaskan jawatanlah, maka beberapa ahli parlimen dan juga GPS mengumumkan, ya, menyokong kepada kumpulan Perikatan Nasional. Kalau beliau tidak melepaskan jawatan, ya, ataupun beliau merasa seolah-olah kononnya beliau ini seorang pemimpin yang berprinsip, tidak boleh jadi Perdana Menteri kerana parti aku sendiri pun tolak aku. Betul, kita setuju. Dan kita dah lama tunggu supaya beliau meletakkan jawatan. Kita dah lama tunggu sebab itu janji kita di dalam Pakatan Harapan. Sepatutnya beliau melepaskan jawatan dan menyerahkan kepada, kalau tidak setuju dengan Anwar Ibrahim pun, beliau kena serahkan kepada timbalannya Kak Wan. Tapi kenapa Mahathir tidak lakukan? Sebab beliau tahu menyerahkan jawatan, ya, kuasa tertinggi pada menteri ini kepada Kak Wan sama jugalah menyerahkan kepada Anwar Ibrahim. Ini musuhnya dan inilah manusianya yang paling Mahathir takut menjadi Perdana Menteri. Sebab apa dia takut? Ya, kawan kita Syed Shah selalu sebut. Tuan-tuan boleh buka YouTube dia. Dia pernah cerita kenapa Mahathir begitu takut dengan Anwar jadi PM. Tak perlu saya nak ulas banyak. Semua banyak dah. YouTuber banyak dah sahabat terupa kita dah ulas kenapa Mahathir ini terlalu takut dengan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Ya. Anwar Ibrahim orang yang anti rasuah. Anwar Ibrahim orang yang anti kronisme, nepotisme. Orang yang takut kepada orang seperti Anwar Ibrahim ini adalah orang yang mengamalkan perbuatan-perbuatan yang dimusuhi, ya, yang amat dibenci oleh Anwar Ibrahim. Apa yang Anwar benci, itulah pihak-pihak musuh suka lakukan. Dan sebab itu Anwar Ibrahim mereka takkan benarkan, takkan izinkan memegang jawatan Perdana Menteri. Anwar Ibrahim pernah dicuba oleh Mahathir sebagai Perdana Menteri, ya, Perdana Menteri sementara, bukan sementara lah, Perdana Menteri memangku jawatan Perdana Menteri. Ketika Mahathir menjadi Perdana Menteri, ketika Mahathir pergi berada di luar negara, beliau menyerahkan jawatan, ya, pemangku Perdana Menteri kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim buat bila dapat jawatan Perdana Menteri, ya, pemangku Perdana Menteri ketika itu? Apa yang beliau lakukan? Pertamanya, beliau pergi ke Parlimen, pindah akta, undang-undang akta berkenaan dengan rasuah. Itu yang pertama Anwar lakukan. Apa yang beliau pindah? Ya, sebelum itu, sebelum undang ini dipindah, menteri-menteri yang mengamalkan rasuah, ya, sewaktu berjawatan menteri, mengamalkan rasuah, kemudian duit habuan ini mereka simpan entah di mana-mana dan apabila mereka pencen, mereka akan berbelanja dengan duit itu. Dan sekiranya terdapat kes, ya, penglibatan menteri itu dengan rasuah, menteri ini tidak boleh didakwa sebab dia telah pemeletak jawatan. Bukan lagi menteri, dah bertahun dah bersara. Tapi Anwar buat apa? Anwar Ibrahim pindah di mana menteri-menteri mana sekalipun sekiranya melakukan rasuah walaupun dah pencen, dah bersara bertahun-tahun, maka menteri ini, bekas menteri ini boleh didakwa di mahkamah. Ini yang Anwar pindah sewaktu Anwar memangku jawatan Perdana Menteri. Ya, bukannya beliau mangku jawatan Perdana Menteri, beliau beri peruntukan kepada anak-anak dia, bini dia, menantu dia, ya, kaum keluarganya, ya, ataupun sahabat-sahabat handai, ya, kroni-kroni. Itu tidak dilakukan oleh Anwar Ibrahim. Beliau tidak ambil projek. Beliau tidak bina dewan di Pematang Pauh sampai 35 juta. Beliau tidak beri kepada menantunya apa-apa projek. Ya. Yang beliau lakukan adalah untuk rakyat, untuk kepentingan negara. Itu pun jawatan pemangku Perdana Menteri yang seketika beliau sempat meminda peraturan ini di Parlimen. Dan ini menyebabkan beberapa ahli Parlimen dan juga menteri-menteri merasa susah hati dan mengadu kepada Mahathir Mohamad. Ini cerita benar, saudara.
Saudara boleh sahkan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, siapa yang ada hubungan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun menteri-menteri yang lama-lama lah. Ya. Ini perkara ini berlaku. Ya. Sebab tu Datuk Seri Anwar Ibrahim memangku jawatan Perdana Menteri ketika Mahathir. Dan Mahathir balik saja ke negara ini. Ya. Maka di situlah bermula sikit hubungan yang agak renggang antara Mahathir Mohamad dan juga Anwar Ibrahim. Di sinilah Mahathir mula melihat Anwar Ibrahim ini kalau dibiarkan memegang tampuk kekuasaan negara, maka kroni-kroninya tidak lagi boleh cik makan. Anaknya yang kaya raya, dengan syarikat perkapalan dan sebagainya, tidak lagi boleh mencari makan di dalam negara ini. Sebab itulah bermulanya episod fitnah dan kezaliman penganiayaan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sehingga ke hari ini. Sehingga ke hari ini Mahathir Mohamad tidak lagi boleh menerima Anwar Ibrahim, walaupun satu ketika Anwar Ibrahim boleh menerima Mahathir Mohamad menjadi bosnya, menjadi Perdana Menteri. Tapi bagi Mahathir Mohamad, beliau tidak akan boleh terima Anwar Ibrahim hatta sehinggalah Mahathir Mohamad ini masuk ke dalam lubang tanah. Itu dia Mahathir Mohamad. Itu dia Mahathir Mohamad. Sebab itu, apabila beliau menjadi Perdana Menteri, beliau akan menggunakan masa yang ada pada beliau, untuk melakukan berbagai-bagai penipuan, kekeliruan dan berbagai-bagai alasan untuk tidak mahu menyerahkan jawatan itu kepada Anwar Ibrahim. Walaupun kita dapat lihat, kalau kita buka YouTube, banyak sekali kenyataan-kenyataan beliau di mana beliau berjanji, saya akan serahkan kepada Anwar Ibrahim. Apa pun yang berlaku, saya akan serahkan kepada Anwar Ibrahim. Ini janji beliau. Bukan janji dalam manifesto. Sewaktu beliau sign, sebelum PRU. Tetapi selepas menjadi Perdana Menteri pun, beliau itulah yang beliau selalu sebut, saya tidak akan mungkir janji, saya akan serahkan kepada Anwar Ibrahim. Tapi bila masanya kita melihat bayang-bayang, bayang-bayang pun tak nampak Mahathir nak serah kepada Anwar Ibrahim. Yang kita nampak bayang-bayang Mahathir akan menipu kita. Mula-mula kata 1 tahun lebih lah, tak sampai 2 tahun pun tak apa. Saya jadi Perdana Menteri, saya bukan boleh lama. Saya dah tua. Kemudian nak 2 tahun. Selepas itu saya akan jadi Perdana Menteri selepas ekonomi pulih. Alasan dia. Selepas ekonomi pulih dia kata apa? Saya akan nak jadi Perdana Menteri selepas APEC. Itu. Kemudian bila Anwar Ibrahim mungkin dah rasa fed up atau tak mahu lagi dah berbalah dengan Mahathir, Anwar Ibrahim bertolak ansur dengan habis tolak ansur dah Anwar Ibrahim ni. Bak kata orang tu dah sampai tersandar kat dinding dah nak mengalah dengan Mahathir ni. Anwar Ibrahim kata tak apalah, bagilah Tun jadi Perdana Menteri sampai lepas APEC, tak payah tarikh dah, kosongkan tarikh. Kosongkan tarikh, jadikan cek kosong. Suka hati Mahathir lah. Nak tak tarikh bila dia nak berhenti. Kan? Sampai ke tahap itu Anwar Ibrahim mengalah dengan Mahathir Mohamad. Tetapi Mahathir Mohamad ini, Mahathir Mohamad ini tidak pernah mengenang jasa baik orang kepada dirinya. Ini manusia yang tidak akan kenang budi sesiapa pun. Berapa ramai timbalan-timbalan dia dulu yang banyak berjasa dengan beliau, tak pernah Mahathir kenang jasa mereka. Tun Musa Hitam terus tercampak daripada arena politik. Tengku Rozali kena kencing macam tu je. Dulu Tengku Rozali lawan dia, sanggup Mahathir haramkan parti UMNO. Parti dia sendiri sanggup Mahathir haramkan. Pelik apanya kalau Mahathir nak musnahkan Perkhidmatan Harapan? Parti UMNO, parti keramat, parti yang bersejarah. Yang kita belajar di sekolah dulu, kita kenal parti UMNO ni. Masuk dalam buku sejarah. Satu parti yang keramat. Parti untuk kemerdekaan. Kita diajar di sekolah dulu. Parti yang asalnya sememangnya untuk perjuangan orang-orang Melayu. Parti ini pun sanggup Mahathir haramkan. Kenapa? Kerana untuk memenuhi nafsunya, untuk kekal berkuasa ketika Tengku Razali menentangnya. Dan ketika itu Mahathir Mohamad hanya menang sikit saja. Maka beliau takut kepada pengaruh Tengku Razali. Beliau tak mahu Tengku Razali memperkembangkan pengaruhnya. Maka beliau sanggup haramkan UMNO kerana nak menyekat kemasukan para penyokong Tengku Razali Hamzah. Dia haramkan UMNO. Bila Tengku Razali nak hidupkan UMNO, dia gunakan kuasa dia sebagai Perdana Menteri. Saudara tahu, dalam keadaan sekarang ini orang main isu perkawaman, PSDAP, PN China, ikut cakap China. Tapi yang sebenarnya bagi ruang, yang pernah bagi ruang, yang jadi pembangku pengerusi Barisan Nasional, bukan Perdana Menteri. Ketika UMNO diharamkan, bermakna pengerusi Barisan Nasional tak ada.
Siapa jadi pengerusi Barisan Nasional ketika itu? MCA. Tak salah saya, Ling Leong Sik. Mahathir angkat jadi pengerusi Barisan Nasional. Sebab ketika itu UMNO dalam proses mahkamah dah diharamkan. Siapa yang angkat Cina ini jadi pengerusi Barisan Nasional? Kalau tidak Mahathir Mohamad. Inilah orang dia. Yang dok kata Anwar ini anti, Anwar ini tidak diterima oleh orang Melayu. Anwar ini hanya dapat penyokong daripada Cina. Anwar nak jaga Cina saja. Anwar bukan nak perjuangkan Melayu. Tapi Mahathir Mohamad pernah mengangkat orang Cina daripada MCA untuk menjadi pengerusi Barisan Nasional. Ini fakta. Saya harap Mahathir tak lupa walaupun dia nyanyuk sekarang ini. Ya, mungkin Mukhris, Mukhris boleh semak balik. Betul tak bapa dia pernah bagi MCA jadi pemangku Barisan Nasional? Nasib baik, ya. Kalau dibiarkan lama-lama, Mahathir tidak ada masalah nak kasih MCA jadi Perdana Menteri. Sebab apa? Beliau nak kekalkan, ya. Kerana beliau dah haramkan Parti UMNO, beliau nak berkuasa supaya tidak ada orang lain yang berani menentangnya. Maka Tengku Razali terpaksa menubuhkan Parti Melayu Semangat 46. Tidak habis di situ. Ya, Mahathir ini begitu licik berpolitik. Licik dia bukan untuk membangunkan negara. Licik Mahathir ini bukan untuk memajukan orang Melayu, orang Islam dan negara kita. Licik Mahathir dalam politik ini adalah licik jahat. Memusnahkan parti-parti politik ini kepakaran Mahathir. Pecah dan perintah ini kepakaran Mahathir Mohamad. Ya? Mempengaruhi pimpinan lain yang kita ingat cerdik-cerdik. Yang selama ni dalam PS kita ingat mereka ni cerdik. Mereka ni garang, lantang bercakap. Berpuluh tahun berceramah. Wow, dengan hebat. Diuji dengan FRU dan sebagainya, tahan. Tapi bila depan dengan Mahathir, 1, 2, 3 pemimpin ini, lembik tengkuk, kena kencing buta saja dengan Mahathir Mohamad. Ya, itu saya katakan licik Mahathir. Tapi Alhamdulillah, walaupun kita bukan dari pimpinan PS yang hebat-hebat, tetapi kita tak mudah untuk ditipu oleh Mahathir Mohamad. Biarkan 2-3 pimpinan dalam PS ini yang terus memuja dan memuji manusia yang bernama Mahathir Mohamad ini. Ya, kita jangan pelik dan jangan kita heran kalau ada 2-3 manusia yang terpengaruh dengan Mahathir Mohamad kerana Tengku Razali dikatakan orang veteran dalam UMNO. Ya, orang yang bijak, pernah jadi Menteri Keuangan. Tengku Razali pun kena kencing dengan Mahathir Mohamad. Bila Tengku Razali menubuhkan Semangat 46, bagaimana Mahathir nak tarik balik pengaruh? Ya? Pujuk Tengku Razali dan juga rakyat yatim. Tawarkan jawatan dan sebagainya supaya bubarkan Semangat 46, kembali semula kepada UMNO. Maka rakyat yatim yang kita anggap orang hebat, ahli parlimen saya di Jelebu. Rakyat yatim ni, dia seorang veteran UMNO. Memang seorang yang hebat dalam politik. Rakyat yatim orang lama dalam UMNO. Seorang berkerusuhan undang-undang. Bijak bercakap, lagi bijak berpantun. Rakyat yatim. Tapi rakyat yatim pun kena kencing. Dia pujuk rakyat yatim masuk UMNO. Dia lantiklah rakyat yatim jadi menteri. Dia lantik rakyat yatim jadi menteri. Upah supaya keluar, supaya bubarkan Semangat 46. Maka rakyat yatim pun jadi menteri dalam kabinet Mahathir. Tengku Razali tak ada. Tinggal di Gua Musang, duduklah bersama dengan kawan asli di Gua Musang. Itu Tengku Razali. Sengaja disingkirkan Tengku Razali kerana kalau bawa Tengku Razali masuk dalam kabinet, masuklah kerajaannya, maka pengaruhnya mungkin akan jadi kuat dan akhirnya bersaingan semula kepada Mahathir Mohamad. Mahathir kena ingat, dia pernah hampir-hampir tewas dengan Tengku Razali. Sebab itu dibawa rakyat yatim, pasal dia tahu rakyat yatim ni bodoh sikit daripada Tengku Razali. Rakyat yatim masuk dalam UMNO dapat jabatan menteri. Tengku Razali terus di Gua Musang. Ya. Kali ini dia cuba kencing lagi Tengku Razali. Ya. Dia tuduh Anwar nak berbaik dengan UMNO. Dia cakap Anwar ni nak berhubung dengan UMNO lah apa. Tapi yang duduk yang buat PC baru ni dengan Tengku Razali itu adalah Mahathir Mohamad. Mahathir sebelah, Tengku Razali sebelah. Buat PC, bincang tentang bagaimana kita kena tolak bajet dan sebagainya. Akhirnya Mahathir masuk parlimen, Tengku Razali tak datang parlimen pun. Buat PC sama-sama. Ajak ahli parlimen tolak bajet. Tapi bila masa diperlukan, Tengku Razali tak datang parlimen. Tak tahulah siapa yang kencing siapa. Kan? Sebab tu saya kata, kelicikan Mahathir Mohamad ini, ya, hanya Anwar Ibrahim sahaja yang faham. Kerana Anwar Ibrahim pernah bersama dengan Mahathir Mohamad di dalam kabinet. Anwar Ibrahim tahu, ya, setiap langkah, ya, Mahathir Mohamad ini di dalam politik. Sebab itu, apabila Mahathir Mohamad menawarkan beliau sebagai Perdana Menteri untuk 6 bulan sahaja,
dan disuruhnya Anwar Ibrahim ini menjadi timbalannya konon, ya, 6 bulan saja. Kalau kita kalau tawar kepada PAS, saya rasa melompat PAS. 6 bulan bukan lama. Ya, 6 bulan. Kalau nak masuk rekrut tentera, 6 bulan training tentera saja. Saya pun pelik macam mana seorang Perdana Menteri boleh mentadbir negara dengan hanya 6 bulan. Ya? Dia nak 6 bulan jadi Perdana Menteri. Lepas tu dia kata, tak apalah, bagilah Anwar. Itu janji dia. Dan janji ini diyakini oleh Khalid Samad. Khalid Samad kata, tak apalah 6 bulan. Kita, amanah dan DAP akan menentukan Mahathir Mohamad ikut janji 6 bulan ini. Ya, kita akan tentukan supaya 6 bulan ini serah kepada Anwar Ibrahim. Sedangkan janji yang 2 tahun tu pun kamu tak berani nak bantah. Ya, ni Mahathir janji lagi 6 bulan. Mahathir janji lagi 6 bulan. Tapi Anwar tidak terima. Anwar tidak termakan dengan umpanan 6 bulan sahaja Mahathir menjadi Perdana Menteri. Kerana tahu, ya, kerana Anwar Ibrahim ini tahu bahawa Mahathir Mohamad ini usahakan 6 bulan, bagi beliau 6 minit pun beliau boleh berbuat apa sahaja yang beliau suka. Bahkan dalam masa 6 minit ini pun Mahathir boleh hantar balik Anwar Ibrahim masuk penjara. Ya, orang jahat ini tak payah bagi masa 6 bulan, 6 jam, ya, 6 second pun orang jahat ni boleh buat kerja. Ya, sebab itu kita patut rasa syukur, ya, alhamdulillah, kerana Anwar tidak termakan dengan tipu daya muslihat Mahathir Mohamad. Ya, kalau kita pandang pada kuasa, ya, tentunya Anwar kata, oh tak apalah, jadi timbalan Perdana Menteri 6 bulan bukan lama, pencelik aku jadi Perdana Menteri. Jangan ingat semudah itu, ya, semudah itu. Kerana Mahathir Mohamad ini walaupun 1 minit, 1 hari beliau takkan benarkan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Ya. Sebab itu saya katakan hujah Salahuddin Ayub yang menyatakan bahawa kalau Mahathir, ya, tak letak jawatan, PS akan jatuh, itu adalah hujah yang mengarut. Kerana kalau siapa yang belajar perlembagaan, saya bukan orang undang-undang, ya, saya tidak mengaji perlembagaan yang tinggi seperti tidak menuntut di universiti barang undang-undang. Saya kelulusan rendah, kelulusan orang biasa saja, ya. Tetapi kita memahami asas demokrasi dalam Malaysia, ya, dari segi perlembagaan untuk menentukan sesebuah kerajaan, menjatuhkan kerajaan itu mendapat sokongan atau tidak dengan 2 cara saja. Iaitu pertama melalui parlimen dan yang kedua melalui SD. Ya, parlimen dan juga akuan bersumpah. Dan ini pernah berlaku di Malaysia. Kerajaan terbentuk melalui parlimen, ada kerajaan yang terbentuk melalui akuan bersumpah ahli-ahli parlimen ataupun ahli-ahli Dewan Undangan Negeri. Itu saja. Jadi kalau Mahathir terus kekal tidak meletakkan jawatan, walaupun bersatu dah buang dia, tapi kalau Mahathir terus tidak meletakkan jawatan, ya, kalau kerajaan PH jatuh, hanya 2 cara ketika itu, iaitu melalui parlimen dan juga SD. Dan ini tidak berlaku. Tidak berlaku. Tetapi berlaku, ya, apabila Mahathir letak jawatan, maka ketika itulah puak-puak pengkhianat ini mengumpulkan orang-orang dia, membuat akuan bersumpah dan sebagainya. Ya, dia tidak berlaku. Kalau Mahathir terus jadi Perdana Menteri, ataupun Mahathir sebaiknya menyerahkan kepada Kak Wan ketika itu sebagai timbalan Perdana Menteri. Ya, selepas itu kalau berlaku perkara ini di parlimen, ya, tukaran kerajaan berlaku di parlimen ataupun SD sebab itu, barulah boleh kita katakan kita boleh percaya kepada Mahathir Mohamad. Baru boleh kita puji Mahathir ini seorang yang berprinsip. Tidak bersama dengan Muhyiddin, tidak bersama dengan Azmin, tidak bersama dengan UMNO dan PAS. Mahathir terus mempertahankan Parti Harapan dan menyerahkan kepada Kak Wan. Tetapi dah serah tu, berlaku pula undi tak percaya di parlimen ataupun berlaku SD selepas itu, barulah kita mengatakan bahawa Mahathir betul tindakannya. Tetapi apa yang Mahathir lakukan itu di luar jangkaan kita. Yang pertama sekali, ya, kita merasa pelik kenapa Mahathir meletak jawatan tanpa ada perbincangan sedikit pun dengan Majlis Presiden Pakatan Harapan. Ya, tidak ada perbincangan dalam Majlis Presiden Pakatan Harapan sebagaimana Majlis Presiden Pakatan Harapan bermesyuarat untuk mengangkat Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri. Untuk angkat dia, ya, Majlis Presiden buat keputusan.
Tetapi bila beliau nak tinggalkan jawatannya, nak jatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan ini, beliau tidak berunding dengan Majlis Presiden Pakatan Harapan. Ya. Beliau umum begitu saja sehingga kan pimpinan-pimpinan kita dalam Pakatan Harapan jadi kelang kabut. Ya. Jadi seperti hilang punca. Ya. Seperti dipermainkan, dipersendakan dan dibudi dan diperbodohkan oleh Mahathir Mohamad. Maka berlarilah pimpinan kita pergi ke pejabat beliau di Putrajaya untuk tak tahu kenapa letak jawatan. Rupanya dia tidak datang pejabat. Pergi kat rumah. Ya. Duduk di luar rumah. Baru boleh jumpa Mahathir Mohamad. Dia nak orang sembah lutut dia. Dia nak orang cium kaki dia. Ini manusia yang Nabi Mahathir Mohamad. Tapi beliau silap. Ya. Beliau mungkin boleh lakukan ini kepada beberapa orang pimpinan dalam Pakatan Harapan yang memujanya sekarang ini siang dan malam. Tapi beliau tidak boleh lakukan ini kepada manusia yang bernama Anwar Ibrahim. Ya. Anwar Ibrahim bukan boleh diugut ya, dengan kes dan sebagainya. Kerana Anwar Ibrahim pernah diuji dengan ugutan-ugutan sedemikian rupa. Mahathirlah orang yang pertama sekali yang menguji Anwar Ibrahim dengan fitnah, ya, ugutan-ugutan dan sebagainya. Sikit pun tidak memberi kesan kepada Anwar Ibrahim. Semakin kuat Anwar ini diuji, semakin kuat Anwar Ibrahim diangkat oleh rakyat. Ini yang Mahathir tidak boleh lawan dengan Anwar Ibrahim. Beliau boleh singkirkan Musa Hitam, sehingga Musa Hitam hari ini langsung tidak lagi bercakap tentang politik. Kejayaan politiknya hancur. Ya. Beliau boleh singkirkan Tengku Razali Hamzah berada terperosok di Gua Musang. Ya. Tetapi beliau tidak boleh melakukan perkara ini kepada Anwar Ibrahim. Ya. Segala taktik yang beliau rancang gagal apabila berdepan dengan Anwar Ibrahim. Taktik mereka untuk memecahkan Pakatan Harapan pada mesyuarat terakhir Majlis Presiden, sengaja timbulkan isu biar Anwar Ibrahim ni akan bantah, ya, Tun tidak letak jawatan, maka Bersatu akan berpecah. Tidak menjadi kenyataan pada malam mesyuarat tersebut kerana Anwar Ibrahim bertolak ansur dan Anwar Ibrahim tahu ini adalah perangkap untuk memecah belahkan Pakatan Harapan. Maka Anwar terus beri ruang kepada Mahathir Mohamad nak tengok sejauh mana Mahathir Mohamad nak berdrama dalam episod ini. Dan akhirnya, bila tidak ada pilihan, Mahathir Mohamad meletakkan jawatan. Itu sahaja cara untuk nak menghancurkan Pakatan Harapan. Beliau bukan sahaja letak jawatan. Seperti kata Tommy Thomas, sepatutnya beliau meninggalkan pejabat Perdana Menteri, tetapi menteri-menteri yang berada di kabinet ketika itu boleh kekal. Ya, sehingga Perdana Menteri baru merombak kabinet. Tapi Mahathir lakukan, beliau bukan saja menyusahkan dirinya sendiri, bahkan beliau menyusahkan semua kawan-kawan yang selama ini berbelas tahun berjuang, ya, untuk membentuk kerajaan yang baru. Tapi alhamdulillah, rupa-rupanya Allah telah takdirkan bahawa kerajaan reformasi itu tidak boleh diterjauhi oleh Mahathir Mohamad. Sebab itu kerajaan 22 bulan itu bukan kerajaan reformasi. Sebab itu kita katakan 22 bulan itu adalah kerajaan Mahathir Mohamad dan juga kerajaan pengkhianat-pengkhianat. Sebab itu sesiapa yang jadi menteri di zaman Mahathir Mohamad itu 22 bulan. Majoritinya yang jadi menteri di zaman Mahathir, orang itu sekarang berada dalam kerajaan sekarang. Pelik apa kerajaan sekarang jadi cacah merbah sehingga hari ini? Ya, pelik apa? Ya, bala bencana malapetaka semakin lama semakin yang kita tengok semakin hebat. Bagaimana keadaan ekonomi? Ya, nilai wang ringgit, harga barang sekarang ini. Ya, sistem pendidikan kita. Ya, kehidupan rakyat-rakyat di Fedah, di kampung dan sebagainya. Apa dah jadi? Ya, pelaburan di Malaysia. Sebab inilah menteri-menteri yang ada di zaman 22 bulan di bawah Mahathir Mohamad. Orang ini dididik, diangkat oleh Mahathir Mohamad dahulu. Ya, berada dalam kerajaan sekarang hari ini. Yang disokong oleh para lebay sekarang ini. Itu ada orang dia. Siapa tak kenal Azmin? Siapa tidak kenal Zuraida? Ya. Ini dia orang-orang dia. Dalam PH dulu. Dan orang ini tak pelik kalau dia jadi menteri. Merosakkan negara sekarang ini. Ya. Sebab Mahathir Mohamad. Bapak dia 22 bulan dia dah didik macam tu. Cara jadi menteri. Sebab itu Mahathir jangan sembanglah. Ya. Mahathir tidak perlu nak petikai kerajaan yang ada ini. Itulah kerajaan yang beliau bentuk ketika beliau menjadi Menteri bawah Kerajaan Pakatan Harapan. Ya. Sebab itu Anwar mengelakkan diri daripada menjadi ahli kabinet, ya, di zaman Mahathir Mohamad
kerana Anwar tidak mahu dipalitkan dengan segala kerosakan 22 bulan yang dilakukan oleh Mahathir Mohamad. Ya, sebab Anwar tahu bahawa reformasi itu tidak akan boleh dilaksanakan oleh orang yang bergelar diktator. Mana ada diktator yang boleh terima reform? Ya, diktator adalah orang yang anti reform. Maka Mahathir Mohamad ini dikenali dulu sebagai diktator dan tidak pernah berubah pun. Maka orang ini gagal membuat reform selama 22 bulan. Sebab itu, ya, beliau sanggup jatuhkan dirinya dengan niat konon-kononnya beliau nak jadi Perdana Menteri selepas itu di bawah kerajaan perpaduan. Ini perancangan Mahathir Mohamad. Ya. Bagaimana Salahuddin Ayub boleh kata kalau Mahathir tak letak jawatan sekalipun PS akan jatuh? Mana mungkin? Dia letak jawatan pun Agong suruh dia jadi Perdana Menteri, dia tak mahu. Siapa lagi lebih besar daripada Tuan Agong untuk menentukan jawatan Perdana Menteri? Ya, Muhyiddin Yassin yang tidak ada sokongan itu pun, ya, selagi tidak disuruh oleh Tuan Agong masih ada kekal. Sebab Muhyiddin Yassin tidak ada prinsip. Kerana beliau tidak mahu temui Tuan Agong mengatakan beliau tidak ada sokongan. Ya, tetapi Agong selagi Agong tidak menyuruhkan beliau, masih lagi Perdana Menteri. Mahathir dipujuk oleh Agong supaya kekal terus Perdana Menteri, tak mahu. Tak mahu. Keegoan dia. Sedangkan Agong tahu bahawa kalau dia tak jawatan, kalau dia teruskan, PH masih ada sokongan. Sebab itu Agong tawarkan Mahathir terus. Tapi dia tak nak, dia tak mahu. Ya. Dan seperti mana yang kita baca kenyataan Tommy Thomas. Ya. Agong mahukan supaya Kak Wan jadi Perdana Menteri interim untuk nak bina balik siapa nak cari balik Perdana Menteri yang sebenar, yang disokong. Mahathir letak nama dia. Dia letak jawatan Perdana Menteri sebenar, dia terima pula jawatan Perdana Menteri interim. Kemudian nak jadi Perdana Menteri bila semula 6 bulan. Ini tak gila ke? Ya? Kalau tak gila kita nak panggil apa? Ya? Saya tak tahu kalau orang nyanyuk pun saya tak nyanyuk okey. Menurut saya nyanyuk ni tak berdosa. Ya? Tapi orang khianat ini berdosa besar. Nyanyuk tidak berdosa. Orang nyanyuk orang puasa pun kalau orang nyanyuk tak wajib puasa. Ya? Tidak jadi terdosa. Tetapi khianat Mahathir ini bukan sahaja nyanyuk tapi khianat. Khianat kepada kerajaan yang memberi ruang kepada beliau, ya, sebagai Perdana Menteri. Sikit pun beliau tidak pernah berterima kasih dengan para penyokong Parti Harapan yang selama ini, ya, memendam rasa apabila nama beliau dinamakan sebagai Perdana Menteri. Sikit pun beliau tidak pernah fikir tentang itu. Yang beliau fikir, beliau nak jadi Perdana Menteri. Yang beliau fikir, beliau tak mahu Anwar jadi Perdana Menteri. Kalau boleh, lepas beliau adalah anaknya Mukhris. Lepas Mukhris, bagilah Mizan. Siapa saja pun. Asalkan bukan Anwar Ibrahim. Bahkan otak dia boleh fikir bagaimana Syafiq Hafdal pun dia sanggup terima jadi Perdana Menteri. Ini Mahathir Mohamad. Kalau Anwar Ibrahim, dia kata Anwar Ibrahim tak boleh. Pasal Anwar ini memimpin sebuah parti yang berbilang kaum. Ya, Malaysia ini harus dipimpin oleh parti yang Melayu. Ya, contohnya seperti UMNO, parti Melayu. Contohnya Macam Bersatu. Contohnya Pejuang. Seperti parti beliau walaupun ada 4 orang parlimen, ahli parlimen. Ya? Padanya Anwar tidak layak jadi menteri sebab Anwar memimpin sebuah parti yang berbilang kaum. Ini hujah dia untuk menolak Anwar jadi Perdana Menteri. Dia kata Anwar ini tidak mendapat sokongan orang Melayu. Mana boleh jadi Perdana Menteri? Tapi bila sebut nama Syafiq Hafdal, boleh pula. Adakah parti warisan itu parti Melayu? Ini yang Mahathir kita pelik. Warisan bukan parti satu-satu parti Melayu. Bahkan warisan ini parti yang hanya ada di Sabah. Itu pun kalah dalam PRA kecil negeri Sabah. PRN negeri Sabah. Bagaimana logiknya letak Syafiq Hafdal sebagai Perdana Menteri di Malaysia? Ya, dalam PRN Sabah pun Syafiq Hafdal disebut Sabahan for Sabah, Sabahan for Sabah. Ini perkauman punya laungan yang dimainkan di Sabah. Tiba-tiba nak jadi Perdana Menteri Malaysia. Ya? Nak menang PRN Sabah, main isu Sabah for Sabahan, Sabahan for Sabah. Saya pun tak tahu mana satu. Kan? Tiba-tiba nak jadi Perdana Menteri Malaysia. Dan Mahathir setuju. Sebab apa dia setuju? Sebab bukan Anwar Ibrahim, itu saja. Ya? Bukan Anwar Ibrahim, itu saja. Sebab Syafiq Hafdal pun lebih kurang macam dia juga. Orang-orang yang ada masalah sikit ni memang Mahathir setuju jadi Perdana Menteri. Sebab senang nak kontrol. Ya, kita tahu Syafiq Hafdal pernah ada pakai baju oren SPRM. Kita faham. Sebab itu Mahathir boleh terima Syafiq Hafdal. Ya? Dia taklah terima Anwar Ibrahim.
Sebab Anwar ini orang yang menentang rasuah. Anwar ini orang yang akan membela semua kaum. Dan Anwar ini juga adalah seorang tokoh, ya, yang punya roh keislamannya. Ya, walaupun dia bukan ulama, bukan ustaz, tetapi beliau boleh dikatakan samalah macam Erdogan di Turki. Walaupun bukan ulama, bukan sebagai orang yang hebat dalam segi agama, tetapi roh. Yang pentingnya kita ni ada roh, ya, roh Islam itu. Ya, kerana ada roh Islam itu, ada usaha dan juga kemahuan kita untuk nak melakukan apa yang Islam suruh. Tetapi kalau berserban, berjubah, ya, atas nama zahir saja nampak Islam, tetapi tidak ada roh, ya, di situlah agama akan dijual beli, boleh dijual. Ya, contoh macam parti lebay. Ya, kerja mereka hari-hari jual agama. Ya, kerja mereka jual agama. Sehingga disebut parti lebay, kerja mereka jual agama. Bila untung dari segi mereka, ya, maka halal. Kalau merugikan mereka, jadi haram. Ya, bila mereka tak suka, ya, mereka kata keluar macam-macam hukum lah. Ya. Sampai ke dah mati pun mereka sebut, mereka akan tanya mana dia bukti kamu pejuang Islam. Tunjuk kad ahli lebay. Tunjuk kad ahli lebay, oh maka masuk syurga. Oh tak ada kad, oh neraka. Mudah. Ya, orang Melayu ni kalau main hukum surga neraka, takutlah. Kan? Tidak boleh lagi kita nak fikir. Kalau macam masa benci kepada UMNO ni macam-macam. UMNO kafir. Sebab apa kafir? Sebab UMNO mengekalkan perlembagaan penjajah. Mengekalkan perlembagaan penjajah itu maka kafir. Ya, menentang UMNO itu adalah jihad. Ya, menentang UMNO itu adalah jihad. Dan kalau mati di semasa menentang UMNO, mati ialah mati syahid. Kita masih ingat dan amanat itu sampai sekarang tidak pernah ditarik. Sampai sekarang tidak pernah tarik. Sekarang ni bagaimana? Ya, sebelum ini macam-macam lah. Pengat tarik lah. Macam-macam. Ya, bahasa keluar daripada lebay-lebay ni. Bila dah benci, bila UMNO. Tapi sekarang, macam mana? Ya? Sekarang ni macam mana? Ya, usahkan UMNO. Dengan pengkhianat pun berkawan. Ya? Kerajaan yang dibentuk Perkhidmatan Nasional ini, ya, semua orang tahu, satu dunia tahu bahawa Perkhidmatan Nasional ini adalah sebuah parti yang tidak pernah bertanding pun dalam PRU. Tidak ada satu manusia, satu orang rakyat Malaysia pun yang pernah memangkah Perkhidmatan Nasional, ya, di dalam pilihan raya. Tak pernah ada logo Perkhidmatan Nasional dalam pilihan raya. Ya. Tidak ada seorang manusia pun dalam rakyat Malaysia yang pernah pangkah walaupun satu orang logo Perkhidmatan Nasional. Tapi inilah parti yang jadi kerajaan sekarang ini. Ya. Satu dunia tahu. Mana pelabur nak yakin dengan seorang Perdana Menteri yang tidak dapat majoriti, dengan sebuah kerajaan yang tidak dipilih oleh rakyat? Bagaimana pelabur nak pilih negara kita? Rakyat sendiri pun tak pilih. Kamu jadi kerajaan. Ha? Kenapa lebih sokong? Sebab daripada dapat jawatan itu saja. Kalau dari segi prinsip dan moralnya, hukumnya haram. Sama juga haram dengan kejatuhan kerajaan Perak di waktu Nizar sebagai Menteri Besar. Ketika itu kenapa kamu boleh berhukum haram? Ya? Sebab tu Wabi Nizar jadi Menteri Besar Perak. Ya? Wabi Nizar ketika itu PAS. Ya? Dikhianati oleh 3 adun. Maka syekh-syekh lebay-lebay ni, ayatullah ni pun berceramah. Ya, memberikan fatwa, oh ini hukum haram, ini pekerja pengkhianatan, maka rezeki ini yang apa, gaji yang diterima, allowance yang diterima oleh orang yang jadi kerajaan apa ni, kerajaan kudeta lah, macam-macam lah ya. Ini kerajaan yang gaji haram. Ya, maka bersidanglah apa-apa ini di persidangan di bawah pokok di Perak. Ini sejarah yang semua orang tak lupa. Ya. Sehingga kan mereka sanggup menderhakai Sultan Perak. Bapak lebay ni. Ya. Mereka berbaring di depan istana Sultan Perak. Sebab tu nak angkat sumpah, hari nak angkat sumpah Wabi Zamri selepas Nizar dijatuhkan melalui pengkhianatan. Ya. Nak angkat sumpah Wabi Zamri, mereka cuba nak halang, maka yang pakai serban jubah ni ya, dengan bendera-bendera lah kan, berbaring-baring depan istana. Konon-kononnya nak berjihad, berjuang ya, mempertahankan Wabi Nizar ni, mempertahankan kerajaan. Ketika itu kerajaan PR, ya, Partai Rakyat. Mereka berbaring depan istana. Ya. Masa itu tak ada hukum menderhaka kepada Sultan.
Tak timbul. Tak ada hukum, ya. Perbuatan itu haram dan sebagainya. Tak timbul. Tak ada masa itu kata ini adalah daripada bisikan-bisikan syaitan seperti Haji Hadi sebut. Tak timbul. Sebab apa? Sebab nak pertahankan orang dia. Menteri besar dia dijatuhkan. Maka jatuh jihad. Tetapi apabila mereka nak dapatkan kuasa di dalam kerajaan Perikatan Nasional ini, mereka sanggup bersekongkol dengan puak-puak yang khianat ini. Ya. Kalau di Perak, pengkhianatan itu hukumnya haram. Ya, gaji dan allowance haram. Sebab orang dia jatuh. Tapi kalau nak angkat orang dia jadi menteri, nak angkat dia orang dia jadi menteri alam sekitar, nak angkat presiden dia jadi duta khas, maka pengkhianatan, bersongkongkol dengan pengkhianat itu hukumnya wajib. Ya? Sebab apa wajib? Konon-kononnya kita kena sokong Perikatan Nasional. Ya? Islam kata tak apalah, ya, kita melakukan perbuatan ini kerana darurat. Kita kena sokong Perikatan Nasional walaupun kita tahu, ya, Perikatan Nasional ini bukan parti yang dipilih oleh rakyat, tetapi demi Islam, ya, demi Melayu dan Islam, kerana kita nak lawan DAP, ya, DAP dan PH ni ramai, ya, DAP dan kerajaan PH ni ramai, maka kita harus bersekongkol dengan pengkhianat ini untuk mewujudkan kerajaan Melayu Islam supaya negara ini aman, makmur dan damai seperti kita lihat hari inilah, ya, aman, maju dan damai, sejahtera, ya. Selalu lebih sebut, ya, kerajaan yang baik itu akan diberi rahmat, ya, akan dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kerajaan ini ni diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kita lihat sendiri, ya. Kita lihat sendiri. Beza zaman kita PH pemerintah. Yang dikatakan waktu PH pemerintah itu didominasi oleh DAP. Sebenarnya bukan isu DAP, saudara. Ya. Wabi Niza di Perak dijatuhkan, ya, dijatuhkan secara khianat. Ketika Wabi Niza jadi Menteri Besar Perak, dalam Dewan Negeri Perak, dalam Dewan Undangan Negeri Perak ketika itu, dominasi parti adalah DAP. DAP paling ramai dalam Dewan Undangan Negeri Perak. Yang kedua PKR. Yang ketiga DAP dalam Pembangkang. Ya. Yang paling ramai dalam Dewan Undangan Perak adalah DAP. Yang kedua PKR, yang ketiga PAS. Tapi bila bincangan dibuat, maka dilantik bahawa PAS menjadi Menteri Besar Perak. DAP tidak menawarkan diri sebab dia tahu Perlembagaan Perak tidak membenarkan, ya, kaum Cina dan bukan Islam menjadi Menteri Besar Perak. PKR pula berunding dan mencari orang yang lebih layak. Walaupun PKR tidak mengharapkan calon Menteri Besar kerana mungkin tidak ada yang begitu dipandang layak sebagai Menteri Besar Perak, maka diangkat Niza sebagai Menteri Besar Perak. Tak timbul pada waktu itu DAP yang mendominasi Dewan Undangan Negeri Perak. Tetapi isu ini dimainkan oleh UMNO ketika itu di Perak. UMNO kata kena lawan Pakatan Rakyat di Perak walaupun Menteri Besarnya adalah PAS. Walaupun Menteri Besarnya ada Niza. Sebab kerajaan Perak ini adalah kerajaan boneka kepada DAP. Ketika itu, UMNO yang main isu DAP. Dan PAS menentang propaganda UMNO ini. Sehingga PAS kata DAP, apa salahnya DAP asalkan DAP akur kepada pemimpin Islam yang merintah negeri Perak. DAP pernah berjasa dengan parti PAS. Suatu darurat disediakan Kelantan. DAP lah orang yang lantang menyerang UMNO di parlimen ketika itu. Ini yang PAS selalu sebut ketika mereka membela DAP. Di Pulau Pinang, kalau saudara masih ingat, di Pulau Pinang, sehingga kan atas member masjid khatib berkhutbah, atas member masjid mendoakan, ya, supaya Allah memberi taufik dan hidayah kepada Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng. Ya. Ini pernah berlaku. UMNO masa itu jadi bahan propaganda. Oh, PAS mendoakan, menggunakan member masjid untuk khutbah mendoakan seorang warga Islam. Ya. Tapi PAS jawab, tidak ada masalah, kita mendoakan supaya Allah beri taufik dan hidayah kepada Lim Guan Eng. Begitu sekali ketika itu, ya, PAS mempertahankan DAP. Tetapi apabila berlaku, ya, pengkhianatan di bawah Perikatan Nasional, maka alasan DAP lah
ya digunakan oleh PAS untuk memberikan sokongan kepada Muhyiddin Yassin dan juga Azmin Ali. Di sinilah saya katakan bahawa inilah parti yang menjual agama untuk kepentingan parti dan juga kepentingan diri masing-masing. Jadi supaya walaon-walaon yang selama ini ya menyokong PAS ya atas dasar agama, ya kenalah fikir semasak-masaknya bagaimana hukum agama ini hanya dijadikan bahan dagangan oleh pemimpin PAS. Ya, bila mereka untung, maka hukumnya halal. Bila mereka rugi, maka hukumnya haram. Jadi tuan-tuan, sekarang ni tuan-tuan tengok, kalau sebelum ini mereka begitu baik PAS dalam muafakat nasional bersama dengan UMNO, ya, tiba-tiba bila ada berdepan dengan kekuasaan, PAS sanggup lari kepada Perikatan Nasional. Ya, Perikatan Nasional pun dia akan bersama, walaupun dia tahu dalam Perikatan Nasional itu ada parti bersatu yang tidak disenangi oleh UMNO, tetapi PAS tidak heran. Dia main dua kolam. Itu biasa bagi PAS. Seperti mana yang selalu dipesan oleh almarhum Tok Guru Nik Aziz. Dia menasihatkan PAS supaya jangan berada dua-dua kaki dalam dua perahu. Ya, bermakna jangan main dua kolam. Kalau sebelah kaki kiri dan sebelah perahu, kaki kanan sebelah perahu, kalau dua perahu ni berlawanan arah, maka terkangkanglah PAS di tengah samudera yang hebat. Ya, tapi PAS ni degil. Ya, nak main dua kolam. Sebab apa? Mana dah tahu ya, kalau Perikatan Nasional ni lama jadi kerajaan, PAS boleh menumpang tuah dalam kerajaan ni. Kalau kerajaan Perikatan Nasional ni tumbang dan UMNO kembali menjadi kerajaan, PAS juga boleh tumpang kerajaan UMNO ini. Ini kerja PAS. Sebab tu pelik apa? PAS pernah sokong PH dalam parlimen. Pernah sokong Mahathir Mohamad. Ya? Mengisytiharkan sokongan kepada Mahathir Mohamad. PAS menyokong Mahathir Mohamad sehingga PRU yang ke-15. Tuan-tuan masih ingat dalam parlimen? Disebut oleh ahli parlimen PAS. PAS berpendian akan menyokong Mahathir Mohamad sehingga PRU yang ke-15. Tak sempat PRU 16. Ya? Rampas kuasa pergi nak masuk je, dia pergi kepada kepenak pula. Kenapa dia tak pertahankan Mahathir? Ya? Sebab kalau pertahankan Mahathir, belum boleh jadi menteri. PH jadi kerajaan lagi. Lebih baik dia sokong pengkhianat. Boleh jadi duta khas. Boleh jadi menteri alam sekitar yang akan jaga pencemaran tong najis. Cukuplah bagi PAS kan. Tak pernah bermimpi PAS nak jadi kerajaan. Inilah waktu dia. Kan? Walaupun jadi kerajaan tu bukan tak nak buat hudud ataupun bukan nak buat RU355, tak ada. Ya? Ini semua mainan. Sekarang tuan-tuan boleh dengar bila kali terakhir PAS berhudud dan bila kali terakhir PAS buat RU355. Tak ada. Cerita pemandu mabuk pun dah tak ada dah. Ya? Apanya hebat PAS dalam PN? Kehebatan PAS dan PN adalah bersekongkol dan bersetuju, bahkan redha dan juga restu dengan kerajaan yang menambah cabutan judi. Ya? Kalau zaman UMNO dulu 22 kali, dapatkan zaman PS, yang terakhir PS hanya 8 kali cabutan judi. Dapatkan zaman PN, balik kembali kepada 22 judi. Maka walaupun pun bertakbir. Ya? Bertakbir. Tak apalah, dia kata. Kerana Islam ini, maka PAS pun bagi dalil lah. Ya, kerana Islam ini, kalau kita tak boleh menentang dengan mulut, kita tidak boleh menentang dengan tangan, ya, kita tentanglah dengan mulut. Dan kalau tidak boleh menentang dengan mulut, kita tentanglah dengan hati. Itulah selemah-lemah iman. Kata Nabi PAS. Alasan dia sebab apa? Tidak menentang tindakan PN yang meneruskan cabutan judi, yang menambah cabutan judi. Itu alasan. Sedangkan yang disebut itu bukan untuk orang yang berkuasa. Macam kita rakyat biasa, bolehlah guna ayat ni. Ya? Kalau kita tak suka kepada satu perkara, kita nentang dengan tangan. Tak mampu dengan tangan, menentang dengan mulut. Tak mampu dengan mulut, menentang dengan hati. Itu bagi orang biasa. Kamu dah ada kuasa. Nak tentang hati apa lagi? Lawanlah. Kamu dalam kabinet, kamu dalam kerajaan. Kenapa tak lawan? Takut. Itu saja. Ya? Itu saja. Janganlah jual-jual agama. Ya, janganlah kata dengan walaon kita sebenarnya bukan setuju sebenarnya cabutan judi ni. Ya. Ada saya baca kenyataan daripada seorang pemimpin PAS. Dia sebut tahun 2025 kita akan jadikan sifar judi dalam Malaysia. Ya. Cita-cita PAS adalah tahun 2025 kita akan jadikan sifar judi. Jadi sekarang ni kita kena tak apalah, biarlah yang apa yang berlaku dulu kan.
Jadi kita kena beransur-ansur sehinggalah tahun 2025 maka sifar judi. Nak perbodohkan walaon lagi. Ya, katalah yang kamu tu gagal menjadi sebuah parti Islam yang boleh menasihati kerajaan. Ya, kenapa? Kerana kamu dah ada kereta mewah. Kerana kamu dah ada driver. Kamu dah ada pejabat yang selesa. Kamu dah ada bodyguard. Maka mulut terkunci untuk menegur segala kemungkaran. Terus terang. Janganlah kata sekarang ni kita tak apalah kita buat ansur-ansur. Tahun 2025 nanti kita akan hapuskan. Tahu ke 2025 nanti siapa jadi kerajaan? Ya? Kalau kita nak ambil contoh, ya, nak mengurangkan judi ni, macam orang isap rokok lah. Ya? Doktor nasihat kita isap rokok macam apa nasihat doktor? Doktor kata, kalau tak boleh nak berhenti terus, kena kurangkan. Ya? Satu hari, kalau dulu satu kotak, isaplah separuh. Kan? Kemudian belilah satu hari satu batang. Itu cara kita nak beransur-ansur. Tahun depan bolehlah berhenti merokok. Ya? Tapi ada tak kita nak berhenti rokok, doktor kata kena tahun depan nak berhenti merokok, tahun ni hisap. Okey, kali ni kamu hisap satu hari berapa kotak? Satu kotak. Kena hisap 2 kotak. Ya? Besok masuk lagi 3 kotak. Tahun depan berhenti. Mana ada macam tu? Ya? Nak berhenti tahun judi tahun 2025, tambah daripada 8 cabutan judi kepada 22 cabutan judi. Itu bukan cara ataupun bukan tanda-tanda nak berhenti judi. Ya? Tapi nak memainkan para penyokong. Ya? Sebab mereka tak mampu nak berdepan dengan para penyokong mereka sendiri. Ya? Sebab banyaklah yang kita lihat apa yang mereka sebut. Sewaktu kita jadi kerajaan dalam PS dulu, mereka lebih teruk daripada kita. Ya? Lebih teruk daripada kita. Ya, dalam mengatasi masalah COVID pun sudah cukup. Ya, menandakan betapa teruknya ya kerajaan walaupun mereka mencipta rekod ya di antara dalam Asia ini. Ya, di Asia ini. Dunia mungkin mungkinlah termasuk dalam top 10 ke top 5 ke di antara menteri kabinet yang paling ramai. 70 orang menteri dan timbalan menteri yang berada di bawah kerajaan Perkhidmatan Nasional. Tapi kalau saya tanya saudara, ya, sebutkan menteri-menteri, saya ingat mungkin saudara boleh kenal 2-3 menteri je. Ya. Menteri Kesihatan pun sebab ramai sangat kutuk, maka kita ingatlah Dr. Adam Baber, ya, Timbalan Dia Azmi, ada 2 timbalan lagi, satu lagi saya tak tahu. Kalau sebut Menteri Industri, saya tak tahu. Menteri tak tahu. Ya, sebab apa? Tidak buat kerja. Kena pula darurat PKP dan sebagainya, makan gaji je lah. Rakyat pandai-pandai hidup lah. Pandai hidup lah. Menteri gaji jalan, airline jalan. Ya, duduk di rumah. Sebab itu saya katakan bahawa kesan daripada pengkhianatan ini, ya, kesan daripada pengkhianatan ini yang dimulai oleh Mahathir Mohamad ini, ya, merosakkan negara. Ya. Mahathir pengurusi bersatu, presidennya Muhyiddin Yassin. Mahathir yang buat hal, kemudian diteruskan oleh Muhyiddin Yassin yang sekarang ini jadi Perdana Menteri. Sebab itu negara ini musnah. Sebab dua-dua pemimpin ini bukan pemimpin yang selayaknya menjadi pemimpin kita. Ya. Orang yang layak sepatutnya jadi pemimpin kita, kita tak ambil, kita tak pandang. Kita tak berikan kepercayaan. Ya. Saya pun pelik. Dalam keadaan dah terang-terang, ya, tidak ada majoriti. Kenapa tidak ada? Ya. Satu usaha ataupun satu cara untuk kita kembali kepada seorang Perdana Menteri yang benar-benar mendapat sokongan. Ya. Sebab apa susah sangat nak angkat seorang Perdana Menteri, ya, yang bernama Anwar Ibrahim ini? Ya. Adakah kerana kita pernah tengok dia menjadi Perdana Menteri yang pernah mentadbir negara ini? Tak pernah. Nak kita katakan beliau gagal. Mahathir kita pernah tengok 22 tahun. Dan kita pernah lihat pun, pernah lihat juga 22 bulan. Ya. Dan Muhyiddin Yassin telah pun dicuba. Najib pernah dicuba, dah dicuba. Ya. Anwar Ibrahim tidak pernah dicuba. Kalau beliau pernah memangku jawatan Perdana Menteri yang seperti mana saya sebut tadi pun, ya, apa yang kerosakan yang beliau buat sewaktu beliau memangku jawatan Perdana Menteri? Ya. Adakah kerana pindaan atas rasuah itu yang menjadikan satu masalah untuk menaikkan Anwar jadi Perdana Menteri? Ya. Ini yang saya katakan, ya, sudah menjadi lumrah dalam dunia ini. Nak melantik seorang yang baik itu memang sukar. Memang sukar. Perlukan pengorbanan dan juga kesabaran.
Sebab itu, ya, orang yang menyokong orang-orang yang macam Mahathir Mohamad ini memang ramai. Orang dalam pimpinan PS pun ada yang berpura-pura, yang bermain dua kolam, yang play safe ramai. Ya. Dan kita tahu. Dan saya dah apa kawan-kawan, kita pun ada teman-teman kita daripada parti rakan-rakan kita yang simpati dengan kita. Ya. Dan macam-macam cerita saya dengar. Kenapa begitu kuat mempertahankan Mahathir Mohamad, kita tahu. Ya. Dan kita boleh agak dan kita boleh tahu. Kenapa mempertahankan Mahathir Mohamad sehingga sanggup menipu pada penyokong sendiri dengan menyatakan kalau Mahathir tak letak jawatan, kerajaan PS tetap juga jatuh. Ini mana teori? Ya. Kalau Mahathir tak letak jawatan, kerajaan PS tetap juga jatuh. Mana teori? Mana dia beri? Apa faktanya? Apa buktinya? Apa buktinya? Ya. Pernah kita tengok Najib dulu letak jawatan bagi Pak Lah, jatuh kerajaan? Tak jatuh. Sebab apa? Tidak berlaku, kemudian tidak percaya dia parlimen. Sebab apa ketika itu? Tidak berlaku. Ya. Sokongan melalui ESD ketika itu. Tapi yang berlaku ketika Mahathir ialah pungutan SD ini hanya dilakukan setelah Mahathir melepaskan jawatannya. Setelah Mahathir tidak jadi Perdana Menteri dan bubar kabinetnya. Sebab itulah SD berjalan. Walaupun dia dipertikaikan jumlah. Tak apa. Tapi itu menunjukkan bahawa kalau Mahathir tidak letak jawatan, kerajaan PS masih mampu bertahan. Dan kerajaan PS mungkin lebih dapat sokongan lebih sekiranya Mahathir memberikan jawatan itu kepada Wan Azizah ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim seperti mana yang kita janjikan. Ada pimpinan PS bagi tahu saya, ya. Dia kata kenapa pula bila Mahathir nak jadi Perdana Menteri 6 bulan, silap juga kenapa Anwar tak jadi timbalan Perdana Menteri. Supaya menentukan Mahathir ini memerintah negara dengan baik, dibantu oleh Anwar sebagai timbalan Perdana Menteri supaya dapat membantu Mahathir menjadikan PS lebih baik. Ya? Kenapa Anwar tidak mahu berada dalam kabinet Mahathir? Oh, sebaliknya Anwar menanti Mahathir serah kepada beliau. Ya? Orang yang cakap ini pimpinan PS. Takkan dia tak tahu? Ya? Yang kita janjikan kepada rakyat bukan Anwar timbalan Perdana Menteri. Yang kita janjikan kepada rakyat Mahathir Perdana Menteri, Kak Wan timbalan Perdana Menteri dan Anwar adalah Perdana Menteri. Ya, apabila beliau bebas penjara, diberi tugas pertama adalah pengampunan. Apabila beliau diberi pengampunan dan beliau dibebaskan dan beliau layak bertanding di parlimen dan beliau akan jadi Perdana Menteri. Ini yang kita sibuk cakap berkempen di seluruh negara. Dan rakyat memberi undi kepada PS kerana janji-janji ini. Di antara janji-janji ini. Ya. Kenapa bila dah ada kuasa baru kita nak kata, oh kenapa Anwar ni sibuk kat luar? Oh kenapa Anwar tak jadi timbalan Perdana Menteri? Bantulah Tun. Ini bukan kita janji. Yang kita janji adalah Wan Azizah sebagai timbalan Perdana Menteri. Apa masalahnya Wan Azizah jadi timbalan menteri? Beliau boleh menjalankan tugasnya dengan baik. Ya. Beliau tidak pernah ganggu Tun. Ya. Anwar pun walaupun tidak berada dalam kabinet Mahathir, Anwar tidak pernah menghina Tun sewaktu Tun jadi Perdana Menteri. Walaupun ada banyak perkara yang Mahathir lakukan yang Anwar tak setuju, tapi Anwar tidak pernah menyerang Tun sewaktu kerajaan PS masih jadi kerajaan. Ya. Bahkan Anwar mengambil kesempatan setiap minggu bertemu dengan Mahathir Mohamad di pejabatnya. Ya. Bukan setakat minum teh. Bukan sembang-sembang. Ya. Sudah tentulah Anwar bertemu Tun membawakan idea, cadangan ataupun teguran. Apa yang Tun lakukan. Kerana Anwar tidak mahu mengadakan teguran, kritikan secara terbuka. Maka setiap minggu beliau mengadakan pertemuan dengan Mahathir Mohamad. Dan setiap kali pertemuan beliau dengan Mahathir Mohamad, beliau akan postkan gambarnya. Dan menandakan bahawa beliau masih ada hubungan dan kemesraan terjalin. Walaupun ketika itu kita tak tahu apa yang dibincangkan, ya, apa yang dipertikaikan oleh Anwar Ibrahim. Ini cara Anwar berdepan dengan pemimpin. Beliau tidak mahu merosakkan PS. Beliau tidak mahu melihat beliau ada hubungan yang tidak baik dengan Perdana Menteri ketika itu. Ya. Tapi Mahathir jaga perasaan Anwar Ibrahim? Tak ada. Ya. Dalam jawatan Perdana Menteri pun bolehlah tunjuk dah sikap dia. Ya. Sikap-sikap untuk cuba mengelak daripada menunaikan janji. Bila dah hilang jawatan pun, orang tua ni masih tak sedar diri. Masih lagi cerita tentang keburukan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya. Pergi luar negara bersama wartawan, ceritalah Anwar tak layak. Bersama dengan wartawan Malaysia pun cerita tentang, oh baliklah, pilah, balik rumah lah. Ini ke? Ya? Cara Mahathir nak membalas jasa Anwar Ibrahim. Pernah Anwar balas?
sehingga hari ini, sehingga detik ini, Anwar tak pernah respon pun apa yang Mahathir sebut. Ya? Tidak pernah respon pun apa yang Mahathir sebut. Tak apa, kita tak perlukan Anwar respon. Mungkin Anwar tak sampai hati nak mengatakan macam kat Mahathir. Ya? Kerana ini bukan musuh utama bagi Anwar Ibrahim. Musuh Anwar sekarang ini adalah orang yang jadi kerajaan sekarang ini. Ya? Tapi bagi kita di bawah, ya? Bagi kita di bawah, selagi Mahathir bercakap, selagi ada orang yang mempertahankan Mahathir ini, terutamanya yang pertahankan Mahathir itu adalah pimpinan dari Pakatan Harapan, maka itu menjadi kewajipan kita untuk menyerang Mahathir Mohamad habis-habisan. Ya. Kenapa orang tanya saya, kenapa kamu tak serang Muhyiddin? Kenapa kamu tak serang Azmin? Bagi saya, tak guna serang Muhyiddin, tak guna kita serang Azmin kalau kita bela manusia yang bernama Mahathir Mohamad ini berada dalam Pakatan Harapan. Kalau nak serang Azmin, nak serang Muhyiddin, nak serang Perikatan Nasional, kita kena tentukan Mahathir ini dicampakkan jauh daripada Pakatan Harapan. Kalau ada pimpinan Pakatan Harapan yang nak bawa Mahathir masuk dalam Pakatan Harapan, inilah musuh kita yang pertama yang harus kita hapuskan sebelum kita bercakap tentang lawan Perikatan Nasional. Ya? Jangan jadi bodoh, kita nak lawan Perikatan Nasional, tapi kita bawa pengkhianat ini masuk ke dalam. Ya? Jangan cerita tentang 108 itu lebih banyak daripada 91. Ya? Ada pimpinan PH kata, kalau kita tidak bersama Mahathir, kalau kita tidak sama barisan, kita hanya ada 90 orang. DAP, Amanah, PKR. Sekarang bila kita gabung dengan Mahathir, ambil Mahathir, kita dapat 108. Mana lebih banyak katanya? 108 ataupun 91. Ini dalam politik, ya, kita kena ingat dalam politik jumlah sedemikian, ya, tidak boleh dijadikan hujah. Dalam politik 1 campur 1 belum tentu jawapannya 2. Kerana dalam politik ini ada muslihat dan juga ada pengkhianat, ya, dan juga ada pembelot. Ya, kita pernah jadi kerajaan Pakatan Harapan dengan sokongan ahli parlimen lebih daripada itu, lebih daripada 115, lebih daripada Muhyiddin. Muhyiddin langsung tak ada majoriti, kita ada majoriti lebih, ya, sampai 130 lebih. Tetapi kenapa kita tumbang? Ya, kenapa kita tumbang? Walaupun kita bukan ada 108 ketika itu, kita tumbang kerana dalam 130 lebih itu kita ada orang yang tidak jujur, kita ada orang yang khianat, dan kita ada orang yang munafik dalam parti kita. Sebab itu kita jatuh. Sebab itu kita tumbang. Sebab itu jangan cakap pasal 108. Kalau 108 itu ada lagi 2-3 orang pengkhianat berada dalam itu. Jangan ulangi lagi episod-episod yang lepas. Jangan ulangi lagi, ya. Memberi ruang dan muka kepada orang-orang yang khianat ini. Cukuplah, ya. Kamu Mahathir, kita dah berikan kepercayaan dan kita mulanya yakin kamu akan berubah bersama dengan Pakatan Harapan, tapi ternyata kamu nak gunakan Pakatan Harapan ini, ya, untuk kembali kepada perangai kamu yang lama. Dan sekarang ini kamu cuba racun beberapa pimpinan di Pakatan Harapan. Konon-kononnya kamu berlakon seolah kamu ini tidak setuju dengan Muhyiddin, seolah kamu tidak setuju dengan Azmin, konon-kononnya kamu tak setuju dengan UMNO dan sebagainya, dengan PAS dan sebagainya, ya. Dan kamu nak tipu beberapa pimpinan ini supaya angkat kamu kembali menjadi Perdana Menteri, ya. Sedangkan semua orang tahu bahawa cita-cita kamu dengan Azmin sama saja, ya. Dan kita semua tahu, ya, yang seperti mana yang kita dengar audio mesyuarat mereka dengan terdedah, ya, bagaimana Muhyiddin kata kita kena keluar daripada PH kerana PH ini, kalau kita nak dapatkan sokongan Melayu, kita kena keluar dari PH kerana kita, dalam PH ada DAP, ya, kita kena keluar sekarang. Mahathir jawab apa? Mahathir kata nanti dulu, sabar dulu, tunggu dulu, ya, tunggu dulu. Maknanya, ya, bezanya adalah masa. Muhyiddin nak keluar sekarang, Mahathir kata tunggu dulu. Bermakna memang nak keluar, tapi tunggu dulu. Bermakna sama-sama ada niat untuk nak sabotaj Pakatan Harapan. Dan ia yang terbukti apabila beliau Mahathir letak jawatan, beliau bercakap tentang kerajaan perpaduan. Beliau nak jadi Perdana Menteri sebuah kerajaan yang dinamakan Kerajaan Perpaduan. Sudah pastinya kerajaan perpaduan itu tidak akan ada nama Anwar Ibrahim sebagai timbalan Perdana Menteri, ya, atau bakal Perdana Menteri, ya. Sudah semestinya tidak ada. Yang beliau kata kerajaan perpaduan itu adalah kerajaan yang beliau suka hati lah. Nak ambil daripada mana parti, dia udah PAS sikit, UMNO sikit ke, Warisan sikit, kemudian yang proporsional ke, akademik ke, terpulang pada beliau. Asalkan beliau menjadi Perdana Menteri. Ini kerajaan yang beliau nak bentuk. Ya, ini kerajaan yang beliau nak bentuk. Sebab apa?
Sebab beliau nak hancurkan Partai Harapan. Bila wujudnya kerajaan perpaduan, bermakna Partai Harapan tidak lagi wujud sebagai kerajaan. Ya, beliau menjadi Perdana Menteri Kerajaan Perpaduan. Dan kita tidak lagi boleh nak menuntut kepada beliau menyerahkan jawatannya kepada Anwar Ibrahim. Sebab menyerahkan jawatan kepada Anwar Ibrahim itu adalah janji dalam manifesto Partai Harapan, bukan janji dalam Kerajaan Perpaduan. Ya, ini cara Mahathir nak mengelakkan dirinya daripada menunaikan janji menyerahkan jawatan itu kepada Anwar Ibrahim. Ini cara orang tua ni berfikir. Ya. Dia sibuk kita dalam PH ni nak kata Mahathir tak bersalah, Mahathir tak berkhianat. Ha? Kamu duduk dalam politik lama. Ya? Kamu duduk dalam politik lama. Dan kamu bukannya tahu, kamu juga berada dalam Majlis Presiden. Pernah kamu berada dalam Majlis Presiden dengar Mahathir sebut, bincang dalam Majlis Presiden tentang hasrat dia nak letak jawatan? Ada? Ya, kalau ada keluarkan minit, tunjukkan kepada penyokong bahawa Mahathir pernah menyatakan dalam Majlis Presiden bahawa beliau nak meletak jawatan sekian-sekian hari bulan kerana saya tidak lagi mendapat kepercayaan daripada Parti Bersatu. Ya? Ada dalam masyarakat presiden dibentang oleh Mahathir? Ada? Tak ada. Ya? Tak ada. Mana tanggungjawab yang rakyat amanahkan kepada dia sebagai Perdana Menteri Pakatan Harapan? Ya, berikan amanah kepadanya menjadi pengerusi Pakatan Harapan. Mana tanggungjawab? Ya, kamu gunakan mesyuarat Majlis Presiden semata-mata untuk angkat kamu jadi Perdana Menteri. Ya, bila kamu nak jadi Menteri, bila kamu nak khianat, kamu nak letak jawatan, kamu tak guna dah Majlis Presiden. Bahkan selepas itu, Majlis Presiden mesyuarat pun kamu tak nak datang. Saya masih ingat, ya, saya ketika itu berada di Kuala Lumpur, ketika krisis Selangkah Sheraton. Saya tahu mesyuarat Majlis Presiden yang terakhir sebelum itu, sebelum nak angkat nama nak hantar ke istana Perdana Menteri kita, ya, kita Majlis Presiden panggil dia datang mesyuarat sebab dia masih lagi pengerusi Presiden Partai Harapan. Walaupun dibuang oleh Bersatu, tapi Partai Harapan tak buang lagi Mahathir ni. Kita sayang lagi kat dia masa tu. Jadi kita minta dia datang mesyuarat, dia tak datang. Dia jawab apa? Saya bukan lagi pengerusi Partai Harapan. Saya bukan lagi pemimpin daripada Bersatu. Saya tidak ada kena-mengena dengan Partai Harapan. Maka dia tidak hadir mesyuarat. Oleh kerana tidak hadir itulah nama Anwar kita angkat sebagai Perdana Menteri. Bila sibuk Anwar nak ke menteri, dia pun nak jadi menteri juga, hantar dua nama pedagung. Hantar dua nama pedagung. Dan terbukti bawa nama pedagung, Mahathir Mohamad dapat sokongan jauh lebih kurang daripada Anwar Ibrahim. Ya? Yang dikata dia hebat sangat. Yang dikata dia ada numbers, dia ramai penyokong. Bila bawa ke istana, terbukti Anwar Ibrahim lebih banyak dapat sokongan. Tetapi bawah dulu tuanku mengambil keputusan bahawa Anwar walaupun lebih tinggi undi dia, sokongan dia daripada Mahathir, tapi Anwar masih tidak dapat majoriti untuk menjadi Perdana Menteri. Mahathir pun tak dapat. Dua-dua tak dapat. Sebab apa tak dapat? Sebab UMNO dengan PAS ketika itu tidak mengundi. Sebab mereka UMNO dengan PAS membuat pilihan ketika itu adalah untuk meminta bubar parlimen. Selepas itulah baru pendidikan mereka berubah. Apabila nak angkat Muhyiddin Yassin Perdana Menteri, maka UMNO dengan PAS sanggup memberikan sokongan. Ya. Maka Mahathir pun disailang oleh Muhyiddin Yassin. Ada yang kata disailang. Pada saya bukan sailang, ini satu perancangan. Ya, satu perancangan plan. Ya, plan yang begitu baik sekali disusun. Ya, mudah-mudahan Mahathir memikirkan bahawa plan ini jadi. Bila Muhyiddin jadi Perdana Menteri, ya, orang yang diatur sebagai timbalan adalah Azmin. Anak angkat dia. Yang dikatakan anak angkat dia dulu. Ya. Jadi kita rasa ya, Muhyiddin yang ada sekarang ni pun tak lama. Ya, insya-Allah tak lama. Dan saya rasa dan kita mengharaplah ya agar ke bawah dulu tuanku mendengar ya rintihan rakyat sekarang ini ya. Yang kita lihat sekarang ni bagi dia terbeban dengan ekonomi ya, COVID dan sebagainya. Dan ternyata ya istiadat darurat sekalipun, PKP sekalipun ya tidak boleh mengatasi masalah sebab yang memimpin itu bukan orang yang berkelayakan dan juga berkebolehan, tidak ada idea langsung ya. Ramai menteri tidak memberi apa-apa bantuan pun kepada Muhyiddin Yassin. Bahkan Muhyiddin Yassin sendiri pun nak berdepan dengan wartawan pun tak boleh. Ya, tidak pernah ada Perdana Menteri yang tidak boleh berdepan dengan wartawan secara soal jawab. Keluar baca kenyataan media, ya, baca putusan. Sebab tu orang gelar dia Perdana Menteri Putusan. Ya, macam pemegang majlis, pemegang mohon besar diraja je kan, duduk dia baca betul balik.
Ya. Tidak berani berdepan, ya. Sebab dia tahu kelemahan dia. Ya, sebab itu dia tahu kelemahan dia. Sebab itulah malangnya kita, ya, angkara pada Mahathir Mohamad ini, kita mendapat kerajaan seperti ini. Rosak negara kerana pengkhianat. Sebab itu saya katakan, Islam amat sekali melarang kita, ya, satu dosa besar apabila melakukan pengkhianatan. Ya. Sebab itu bagi kita lebih boleh berunding dengan musuh, tetapi jangan sesekali kita bagi kepercayaan kepada pengkhianat. Musuh lain, pengkhianat lain. Dengan musuh boleh lagi kita berunding, ya. Sebab dalam peperangan pun kadang-kadang kita ada masa kita ada rundingan dengan pihak musuh, ada masa kita buat gencatan senjata, dan perkara ini pun pernah berlaku di zaman Nabi dulu pun dalam peperangan, ya, dengan pihak musyrikin, tentera musyrikin, ya, Nabi pernah mengadakan perundingan, perdamaian, gencatan senjata, perjanjian dan sebagainya, ya, dengan pihak musuh, ya. Tapi dengan pengkhianat jangan sama sekali, ya. Pengkhianat itu lebih jahat daripada musuh. Musuh ini kita kenali. Kita kenal itu musuh. Pengkhianat kita tak kenal, ya. Sebab itulah ada yang kata Mahathir itu pejuang, ada yang kata Mahathir ini orang berprinsip, ya. Tapi inilah dia orang yang merosakkan. Ya, ini ada orang punca kepada masalah negara ini, ya. Yang khianat memang Muhyiddin, yang khianat memang Azmin. Tetapi mereka tidak akan berjaya menjadi kerajaan yang khianat kalau pintu Putrajaya itu tidak dibuka oleh Mahathir Mohamad. Kalau Mahathir Mohamad jaga amanahnya, ya, menjaga baik-baik kerajaan Pakatan Harapan itu, tak mungkin pengkhianat yang boleh masuk. Tak mungkin pengkhianat yang boleh masuk. Bahkan peluang diberi juga lagi. Ya, dah jatuh kerajaan, ya, diberi peluang lagi oleh Kebahduli Tuanku supaya dia terus menjadi PM di bawah kerajaan Pakatan Harapan. Tak mau, tolak. Tak mau ni Mahathir Mohamad ni, tak mau, dia tolak. Ya. Sebab apa? Sebab dia tidak mahu jadi Perdana Menteri Kerajaan Pakatan Harapan. Dia nak jadi Perdana Menteri Kerajaan Perpaduan. Ini yang saya sebut tadi. Sebab selagi dia jadi Perdana Menteri Kerajaan Pakatan Harapan, dia akan terikat dengan janji menyerahkan jawatan kepada Anwar Ibrahim. Ini yang beliau cuba elak. Sebab itu, nak elak daripada Anwar jadi Perdana Menteri, kena bentuk kerajaan lain. Bila bentuk kerajaan lain, dia bebas. Nak beri Mukhris pun boleh jadi Perdana Menteri. Apa masalah? Dia bebas. Ya, saudara. Sebab itu, saya nak seru kepada rakan-rakan, ya, rakan-rakan terutamanya mereka kawan kita, ya, sama ada daripada PKR, ya, Keadilan, Amanah dan juga DAP. Cukup-cukuplah, ya, kita mengharapkan Mahathir berada dalam Pakatan Harapan, ya. Sekali lagi saya menyeru kepada rakan-rakan di dalam keadilan khususnya, ya, dalam mesyuarat agung tahunan cabang keadilan yang akan diadakan selepas habis darurat ni, PKP ni, bila ada mesyuarat agung, saya minta setiap cabang, kita ada 222 cabang seluruh Malaysia, saya minta setiap cabang bawa usul supaya keadilan menghentikan, ya, tidak mengadakan sebarang kerjasama dengan manusia bernama Mahathir Mohamad, supaya setiap usul daripada 220 cabang ini, ya, dapat didengar, didengar dan dibahaskan dalam Konvensyen Nasional Parti Keadilan Rakyat. Mahu tak mahu, ya, kalau Anwar ada sikap lagi pemaaf dan sebagainya nak terima tun, Anwar terpaksa terima hakikat, terpaksa dengar suara akar umbi bahawa keadilan, ya, anggota Parti Keadilan Rakyat tidak ada play safe seperti mana sesuatu parti, ya, yang buat konvensyen play safe, tidak mahu bagi putusan yang jelas kepada ahli-ahli masing-masing. Keadilan tidak boleh jadi parti sedemikian rupa. Keadilan hendaklah bagi kata putus, jelas dan tepat bahawa keadilan tolak Mahathir bin Mohamad. Itu kita muktamadkan dalam Konvensyen Nasional. Jadi nak sampai ke tahap itu, setiap cabang mesti usahakan. Dalam Mesyuarat Agung Tahunan Cabang, mesti bawa usul ini, ya. Mahu tak mahu, Setiausaha Agung terpaksa terima usul ini untuk dibahaskan, dan kita lihat, ya, dalam keadilan, adakah kita masih lagi mahu terima Mahathir bin Mohamad ini, ya. Dan bagi kerajaan yang bagi dalam Pakatan Harapan, seperti mana yang saya sebut dalam live saya sebelum ini, saya selaku Ketua Cabang Parti Besar, ya, pendapat kami, ya, pendirian kami di Cabang Parti Besar, kita akan bekerjasama dengan semua rakan-rakan dalam Pakatan Harapan. Kalau di Parti Besar tidak ada DAP, saya hanya ada bersama dengan, kalau dulu kita ada 3 parti, Keadilan, Amanah dan juga Bersatu. Tapi Bersatu sekarang ni dah jadi pengkhianat,
kita di parlimen Paya Besar ini, saya hanya ada rakan amanah sahaja. Dan saya berjanji, ya, saya akan bekerjasama seperti mana PRU 14 yang lalu. Kita bekerjasama dengan sebaik mungkin dengan rakan kita, Parti Amanah. Dan kita juga mengharapkan Amanah bekerjasama sebaik mungkin dengan Parti Keadilan. Cuma satu yang saya harapkan, supaya jangan kerjasama ini dimusnahkan, dirosakkan apabila Amanah, ya, memberikan logonya, meminjamkan logonya kepada parti yang ada kaitan dengan Mahathir Mohamad. Sekiranya ini dilakukan, maka keadilan mahu tak mahu terpaksa kita akan tetap berdepan. Walaupun logo itu logo kamu, tetapi calon itu datangnya daripada orang tua, ya, kerabat Mahathir Mohamad ini, kita akan lawan habis-habisan, ya. Dan kita harap di mana saja pun, ya, jangan beri satu ruang dan inci pun kepada spesies-spesies ini, ya. Pengkhianat ini sebenarnya tidak boleh diberi ruang satu inci pun berada dalam Pakatan Harapan. Ya, isunya bukan isu Anwar jadi PM. Ya, pada kita tidak ada masalah. Kalau Anwar boleh jadi PM sebelum PRU, itu adalah bonus bagi kita. Alhamdulillah. Ya. Kalau Anwar, ya, terpaksa nak jadi PM selepas PRU yang ke-15, ya, kita akan hadapi PRU yang ke-15. Ya. Cuma Allah yang akan tentukan sama ada Anwar menjadi Perdana Menteri ataupun tidak. Tugas kita adalah berusaha untuk, ya, mengekalkan, ya, istiqamah dengan perjuangan kita, belajar daripada kesilapan kita yang lalu, dan kita mesti kenal siapa musuh, siapa pengkhianat. Dengan musuh kita boleh berunding, dengan musuh kita boleh melakukan perjanjian, dengan musuh kita boleh melakukan gencatan senjata, tetapi dengan pengkhianat jangan sama sekali kamu buka pintu atau membenarkan satu inci, ya, mereka masuk ke dalam rumah kita. Ya, kita dah rasa bagaimana seksanya pengkhianatan ini. Ya, 22 bulan kita merentah dengan kesilapan kecil dilakukan oleh seorang manusia yang bernama Mahathir Mohamad. Kita menderita sehari ini hampir setahun. Rakyat Malaysia menderita. Kenapa perangai Mahathir Mohamad? Ya, dan kemungkinan beberapa tahun lagi kita akan terus menderita dengan kesan-kesan ekonomi sekarang. Makin Mahathir Mohamad dia tak kisah. Dia tahu dia dah 95-96 tahun. Bila masa saja dia boleh pergi daripada dunia ini. Tetapi yang masih hidup akan menerima kesan daripada perbuatan Mahathir Mohamad ini. Sebab itu, tanamkan semangat, tolak Mahathir Mohamad. Sesiapa sahaja yang beri sokongan, ya, kepada Mahathir Mohamad, itu adalah musuh kita. Ya? Pendirian kita mesti jelas. Jangan kita cuba play safe. Ya? Ini ada separuh pimpinan play safe. Kita bukan tak nak Anwar, kita nak Anwar PM, tetapi kita nak Mahathir juga berada. Tak boleh. Ya? Tak boleh. Ya? Kita sokong ayah kita, tetapi kita nak juga musuh ayah kita. Musuh yang pernah pukul ayah kita, musuh yang pernah tikam ayah kita dari belakang berada dalam keluarga kita. Tak mungkin ini berlaku. Ya, kalau kita bertanggungjawab, kita nak sayang ayah kita betul-betul. Jangan bawa musuh yang pernah tikam ayah kita, yang pernah aniaya ayah kita, yang pernah tipu ayah kita masuk dalam rumah kita. Kalau kita bawa juga masuk, bermakna kita seorang anak yang tidak bertanggungjawab. Walaupun 1000 kali kita sebut kita sayang ayah kita, tetapi kita bawa musuh ayah kita berada dalam rumah, ini bermakna kita orang anak yang tidak bertanggungjawab. Ya, jadi jangan pasif dalam politik seperti ini. Ya, manusia bukan lagi bodoh. Ya, manusia bukan boleh terpengaruh dengan propaganda yang semurah itu. Ya, jangan tunjukkan kebodohan kamu di hadapan para penyokong kamu. Ya, tunjukkan ketegasan, istiqamah. Tidak perlu kamu baling mikrofon, tetapi penyokong nak kamu istiqamah dan pegang teguh dengan pendirian kita selama ini. Okey, cukup sampai di sini dulu. Terima kasih kepada kawan-kawan yang terus bersama kita, dan insyaAllah dalam beberapa siri yang lain mungkin ada banyak perkara yang kita boleh kongsikan bersama. Terima kasih banyak kepada kawan-kawan, dan mendoakan supaya kita semua diberikan kesihatan yang baik, ya, kesejahteraan yang baik, dan dikekalkan istiqamah dan bersabar, dan sentiasa berdoa agar kebenaran sentiasa diberikan kemenangan, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.